Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 8 hari bulan 1 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Yasin. Surah Yasin, surah yang ke-36, juzuk yang ke-23. 23. Ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini bermula ayat 77 sehingga ayat 80, insya-Allah. Perbincangan dia tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla ke atas manusia, ke atas makhluk ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan bangkit semula. Bangkit semula selepas daripada mati. Dia panggil kehidupan yang kedua yang abadi. Dan bagaimana penentangan orang kafir terhadap akidah tauhid dan juga keingkaran mereka terhadap dibangkit semula selepas mati. Tak percaya. Mana dia percaya? Bagi dia, kita dengan haiwan sama je, mati-matilah. Jadi kalau nak mewah-mewah atas dunia, jangan duk mikir di akhirat. Kita orang beriman ni, kita fikir lain. Di akhirat esok kita ada hari pembalasan yang adil, yang telus, tak ada siapa terlepas daripada hukuman Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, kita mula dengan baca ayat dulu. Ayat yang kita akan bincangkan ayat 77 sehingga 80. InsyaAllah besok kita akan khatam surah Yasin. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, sila buka edisi Jawi, muka surat 963. Muka surat 963 ayat 77. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Balik kita kepada ayat 77. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah
Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui? Allah SWT ajar kepada kita, manusia, mu kena khabar agak sikit. Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa kami telah menciptakan dia dari setitik air mani? Mu asal mari daripada mana? Tengok para pelajar, munasabatul ayah 5 qablaha, susunan ayat. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita dalam ayat yang lepas dalil kekuasaan Allah dan kewajipan kita beribadat menyembah Allah Azza wa Jalla, iaitu ayat 71, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Ayat 71 Allah peringatkan tentang nikmat yang dia ciptakan untuk kita. Apa dia? An'am, hayawan-hayawan ternakan. Hayawan ternakan ni hayawan yang hidup bersama dengan manusia. Ada yang duduk di bawah rumah orang, ada yang duduk tepi rumah, ada yang berkhemah sekali dengan manusia. Itu nama dia an'am, mana hayawan yang jinak, hayawan ternakan. Baik dengan kata, banyak hayawan ni dia panggil ikut SOP. Kambing, gembala dia seorang ya bawa, ikut ya berjalan. Adalah hak nakal seekor dua, tu biasalah, macam manusia juga. Ada hak nakal, hak tak dengar kata kan. Tapi maka pada ayat ini Allah kata, aku bagi kepada kamu dalil lebih jelas daripada yang pertama, iaitulah dalil minal anfus. Diri kamu sendiri itu mari daripada mana? Mu duk fikir hayawan, mu fikir kamu sendiri. Mari dari mana kau? Awak dari mana? Maka Allah cerita kepada kita, tengok semula ayat, itu dia panggil munasabah. Jadi manusia ni dia tak fikir, bila dia tak sedar diri dia, maka banyaklah berlaku kepincangan, banyaklah berlaku huru-hara, dia boleh mengingkari hari kiamat dengan cara perli. Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui? Apa dia lihat? Anna khalaqnahu min nutfah, bahawa kami telah menciptakan dia dari setitik air mani. Asalnya manusia ni mari daripada air mani. Fa iza huwa khasimun mubin. Dalam pada itu setelah kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya, maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah. Khasim, khasim ni orang yang bantah, orang yang suka, orang Kelantan kata suka balah. Mari lawan, mari nak berkelahi dengan kita. Jadilah dia seorang khasim, seorang pembantah yang jelas, terang jelas bantahannya mengenai kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang mati. Mari kita pergi tengok apa ulama tafsir kata kepada orang ini. Siapa dia? Makhluk ini siapa? Ai awalam yaral insan al-mukazzib bil ba'si. Adakah manusia yang mengingkari kebangkitan semula itu? Tengok, ingat, sedar. Orang Kelantan kata khabar. Khabar ni maknanya sedar. Mu sedar ke tidak? Kami jadikan kamu daripada air mani, setitik mani, kemudian berkembang jadi darah, seketul daging, jadi keluarnya tulang, dan seterusnya keluar jadi manusia. Syai'an fa syai'an, sehingga dia besar cukup tempoh 9 bulan, keluarlah dia daripada perut ibu, besar molek, fa iza huwa khasim, mari nak balah dengan kita pula, mari nak berkelahi, mari nak berbantah pula. Dan ingat molek, puak kafir ni bukan bodoh. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam ini khasimum mubin. Khasim am-mubin, maknanya mereka mari berbantah
dengan cara yang jelas, bukan kata mari merapu, merepek, sopoh tak tahu kalu. Itu orang gila lah gitu. Khasi ni orang mari bahas dengan kita dengan bantahan-bantahan yang kita kata adalah hujah walaupun tidak mantap. Ada hujah. Sebab Tuhan kata khasimun mubin. Wa fi ghayatil bayan amma yuridu. Maknanya bantahan dia tu jelas. Aku tak setuju, tak percaya dengan bangkit semula. Habis cerita. Ini setengah orang dia mari bantah tahu apa. Macam budak-budak dalam internet sekarang ni. Dia bantah orang merapu ya. Dengan tuduhan jahatnya, dengan macam-macam dia punya sebaran. Dengan emoji-emoji, gambar-gambar kartun yang kalau awak ada hujah, lawan dah. Jangan duk main perli bodoh macam tu. Tapi geng kafir ni khasimun mubin. Allah jelas kepada kita. Yang pentingnya dia tak mau beriman kepada hak bangkit semula. Dalam surah An-Nahli yang lepas kita dah baca, surah An-Nahli ayat 4, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Sama ayat. Allah kata aku jadikan manusia daripada air mani, tiba-tiba dia menjadi pembantah yang jelas. Jadi ayat ni sama ya, ayat Quran mana-mana pun itu yang dikatakan Al-Quran menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Baik, kita ambil dari sudut kronologi sejarah. Ayat ini turun kepada Nabi SAW pada waktu itu. Siapakah ketua pembantah? Kalau sesuai kita guna sekarang ni, ketua pembangkang itu siapa? Kalau boleh gunalah. Zahaba jumhurul mufassirin, majoriti ulama tafsir mengatakan maksud ayat awalam yaral insan. Insan adalah ayat ini, iaitulah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, bapa kafir Mekah, ketua pembangkang. Wasahahu Ibnu Atiyah, dan ada juga yang mengatakan Al-As dengan sad bin Wa'il. Payah nak eja Wa'il ni, kalau ikut Rumi dia kena ada sengkang, WA tolak IL, Wa'il. Kalau kita baik WAIL jadi Wen. Macam orang kita ni, kalau Ismail orang panggil Wen. Jadi As bin Wa'il, kena tulis WA tolak. Kata di Imam Ibnu Katsir, wa ala kulli taqdirin, tak kiralah ayat ni turun kepada Ubay ke, As bin Wa'il ke, tetapi ayat ini ammatun fi kulli man ankara al-ba'tha. Ayat ini umum kepada semua makhluk yang mengingkari kebangkitan semula. Sebab para ulama mengatakan, tanda, pelajar-pelajar tanda dalam ilmu tafsir ni, al-ibratu bi'umumin lafzi la bi khususis sabab. Pelajar tulis, al-ibratu bi'umumin lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil ibrah daripada ayat Quran ni umum lafaz. Asalkan lafaz ini boleh masuk pada siapa saja yang membantah bangkit semula, maka masuklah dia, termasuk dalam insan, manusia tadi. Kita tidak hanya terikat dengan sebab turun ayat itu kepada siapa. Dan kata Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah dalam Adwa, qauluhu mubin, maknanya sangat jelas. Artinya mereka ni bantah bukan mari cakap macam orang gila, dia bantah dengan hujah dia. Tak kiralah hujah tu betul tak betul, tapi sekurang-kurangnya kalau nak bantah biar ada maklumat, ada hujah. Ni ada setengah orang ni bukan dengan hujah, mari cakap pinggir, mari duk maki orang. Itu bukan hujah. Itu hujah bodoh nama dia. Kalau nak berlawan dengan orang biar ada maklumat, ada hujah. Itu saya kata awal-awal tadi, macam budak-budak di Facebook sekarang ni, dia tak lawan hujah, dia lawan dengan perli orang, maki orang. Orang Kelantan kata duk nganyi ke orang. Alah, itu bukan hujah. Baik para pelajar sekalian, jelaslah kepada kita siapa dia makhluk yang mula-mula buat bantahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubay.
bin Khalaf dengan As bin Wa'il. Jangan bertukar. Ulama besar dalam bidang tafsir, nama dia Ubay bin Ka'ab. Itu sahabat Nabi besar itu. Ia ni Ubay bin Khalaf. Dia ada lagi banyak lagi anak-anak Khalaf ni. Umayyah bin Khalaf, geng-geng kafir belaka tu. Baiklah. Apa dia cara bantahan dia macam mana? Yang kita kata dia ada cerdik juga sikit. Dia bukan bantah bodoh tak ada hujah sangat. Tengok ayat 78. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Serta ia mengemukakan satu misal perbandingan kepada kami tentang kekuasaan itu, dan ia pula lupakan keadaan kami menciptakannya. Dia lupa kepada dia sendiri itu siapa. Dia mari bercakap tak terpasar ni. Dia jumpa apa dia? Tengok ayat. Ai wa massalal kafiru. Geng-geng kafir itu mari buat contoh bandingan depan Nabi SAW. Nak menunjukkan dia tak setuju, dia engkar dengan bangkit semula. Wa nasiya ibtida'a khalqillahi lah. Tapi dia lupa kerana kebingungan atau lupa kerana tak mau berfikir. Apa yang dia lupa? Dia lupa tentang kejadian dia. Dia lupa dia temari daripada aiman ni. Boleh je orang Allah Ta'ala ciptakanmu. Apa salahnya? Apa susahnya Allah Ta'ala nak kembali semula kepada ada? Kita ni tak daripada tak ada langsung. Tak ada contoh pun. Allah Ta'ala ciptakan. Fatara. Allah Ta'ala ciptakan. Sekarang ni nak ulang balik, apa susah? Tapi apa boleh buat? Puak kafir dia terlupa. Dia lupa apa? Dia lupa pada diri dia. Maka jadilah manusia yang lupa daratan. Apa dia kata? Dia mari buat apa? Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Sambil bertanya. Dia mari depan Nabi SAW, dia bawa tulang yang reput. Mari Muhammad, siapa yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang keadaannya telah hancur seperti debu? Mana dia pegang tulang, buat hancur dengan tangan kerak-kerak gini. Orang Kelantan kata ramah ni mana menghancurkan. Perak tulang hak reput hancur, campur siapa boleh hidup balik tulang hancur ni? Cerdik sangat awak. Tak? Dia rasa dia hebat dah tu. Dalam kitab sirah menceritakan tentang kedatangan puak-puak kafir ni. Dia kata apa? Dia mari dibawa tulang. Dia hancurkan depan Nabi SAW. Dia kata, mana Muhammad? Siapa boleh hidup? Nabi kata, na'am yuhyihillah. Allah Ta'ala akan matikan awak, hancurkan awak, dan Allah Ta'ala akan hidup balikmu, dan Allah Ta'ala campakmu dalam neraka. Terkejut kafir ni. Dia kafir ni sebenarnya dalam diri dia ada sebenarnya kepercayaan, tapi sombong, angkuh, takabur itu yang merusakkan dia. Kawan-kawan dia tepuk tangan di belakang, lawan, apa takut dengan Muhammad? Itu sebenarnya. Mana mari tulang repuk buat lakonan. Wadaraba lana masalan. Kalau kita kata mari berlakon depan Nabi, bawa tulang, hancurkan, tanya balik, siapa nak hidup? Nabi kata na'am. Allah Ta'ala akan mati kamu, hidup balik, capakmu dalam neraka. Itu dalam kitab sirah menyebut sedemikian perlawanan dia. Maka Nabi jawab, jangan rasa mempandai sangat, kan? Campak ke angin terbang habis, boleh hidup balik, tak ada. Maka Nabi jawab, tengok ayat 79, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah.
katakanlah, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Allah yang telah menciptakannya pada awal wujudnya. Tulang-tulang yang hancur ni akan dihidupkan oleh Allah, Tuhan yang menciptakannya pada awal kewujudannya. Allah yang menciptakan dia, Tuhan nak hidup balik apa peliknya? Jangan duk rasa duk bijak sangat kat kita ni kan. Itulah, jangan rasa pandai sangat. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah amat mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Allah Ta'ala maha mengetahui. Ai wallahu alimun bi jami'i khalqihi. Allah Ta'ala tahu semua makhluk dia, yang kecil yang besar, yang duduk dalam laut, duduk dalam bumi, semua Tuhan tahu. Fa ya'lamu kaifa yuhyihim. Allah tahu bagaimana hidupkan mereka, bagaimana nak matikan mereka, bagaimana hancurnya tulang-tulang mereka, dan binasa segala tubuh badan mereka tidak tersembunyi bagi Allah. Yang peliknya, dalam diri manusia ni ada chip. Orang duk main komputer sekarang ni, main dia panggil apa ni, IT ni, dia ada chip. Chip itulah dia panggil ajbuz zanab, yang ada di ekor tulang belakang kita, tulang sulbi kita, ada chip. Setiap orang tu ada benda tu. Maknanya ada benih dia balik. Bila waktu Allah nak bangkit semula daripada ajbuz zanab itulah, hidup balik. Senang bagi Allah Azza wa Jalla. Yang rasa payahnya, rasa bijak, rasa bisa. Orang kata rasa bisa. Bisa ni macam rasa hero lah kan? Rasa bisa sangat demo ni. Rasa bijak sangat. Ya. Baik, satu lagi contoh bandingan yang Allah Ta'ala buat kepada mereka supaya berfikir. Allazi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara. Tuhan yang telah menjadikan api boleh didapati dari pokok-pokok yang hijau basah untuk kegunaan kamu. Di negeri Arab tu ada sejenis pokok. Pokok ni hijau, tapi kalau kita ambil kayu dia, kita asah gini, orang kata gas ni dua ni, kerengek-kerengek, keluar api. Fa iza antum minhu tuqidun. Maka kamu pun sentiasalah menyalakan api dari pohon-pohon itu. Tuhan kata beli apa kak? Ai allazi yuhyil izam. Allah yang nak menghidupkan balik tulang-tulang yang telah hancur luluh itu. Dialah yang berkuasa dengan kuasanya menghidupkan, menyalakan api dari pokok yang basah. Minas syajar ratbil an-nadiyil barid naran, api yang membakar. Mau kata apa dah? Jadi pokok ni terkenal lah di negeri Arab. Tempat kita pun orang tahulah pokok apanya. Asah dia dua ni keluar api. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala nak peringat buat kafir, mu nyala api hari-hari ya. Hari-hari kamu masak jangan kata masak nasi. Kita ni kena faham situasi bila kita bercakap. Kadang-kadang kita ceramah sedap tak? Oi, buat-buat jahiliah dulu masak nasi. Mana ada nasi? Arab tak makan nasi, oi. Dia makan roti. Kata kalau nak kelentong, nak berlawak apa biar pandang. Allahu Akbar. Baiklah. Jadi Allah kata apa? Allah Ta'ala yang boleh keluarkan api dari pokok yang hijau, fahuwa qadirun ala ikhrajil mauta min kuburihim. Allah yang berkuasa mengeluarkan orang mati dari kubur mereka. Allah yang berkuasa mengeluarkan orang mati dari kubur mereka. Mu tengok hari-hari. Ini dia panggil. Allah Subhanahu wa Ta'ala bawa contoh-contoh bandingan al-mahsus yang dapat dilihat. Yang dapat dilihat, dapat dengan mata, supaya senang manusia berfikir. Mana zaman tu orang Arab hidup main dengan unta, duk main dengan pokok-pokok ni,
Fa iza antum minhu tuqidun, kamu ambil pokok, kemudian kamu nyalakan api, kemudian kamu makan, gunakan api sebagai nikmat yang Allah anugerahkan. Boleh buat BBQ kambing, unta kamu, boleh masak makanan, masak roti. Tiba-tiba kamu bantah Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah Tuhan tidak berkuasa untuk hidup balik. Baik para pelajar sekalian, itu dia panggil hujah yang Allah Ta'ala buat balas balik kepada bandingan yang dibuat oleh As bin Wa'il ataupun Ubay bin Khalaf membantah kebangkitan semula, hidup balik selepas daripada mati. Jadi Allah Ta'ala buat contoh kepada kita dengan api, daripada pokok yang basah boleh hidup. InsyaAllah ada lagi dia punya dalil yang menunjukkan kuasa Allah, iaitu ayat 81. Saya simpan untuk perbincangan yang seterusnya. Kita khatamkan surah Yasin dalam CD yang akan datang insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, untuk meringkaskan masa, tamatlah perbincangan tafsir. Sekarang ini kita berpindah kepada mencari 10 fawaid at-tarbawiyah wal ilmiah, 10 faedah dari sudut pendidikan dan juga 10 faedah daripada dari sudut ilmiah kepada ayat yang kita baca 77 hingga 80. Ini sebahagian daripada fawaid. Faedah ni kita akan sambung dalam sidi yang akan datang, bermula ayat 80 sehingga ke khatam surah Yasin. Para pelajar sekalian, kita pergi kepada al-faidatul ula. Faedah yang pertama. Faedah yang pertama, fi qawlihi ta'ala ala awalam yaral insan, ayat 77. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia lupa diri dia, maka dia menjadi pembantah yang sangat jelas, terang. Kata di ulama tadabbur, annal khusumah bil batil mazmumatun. Berbantah dengan hujah yang batil adalah suatu tabiat yang sangat dicela pada syarak. Ayat ini, ayat 77, Allah Subhanahu Wa Taala bawa kepada kita, dia panggil siyaqul ayat, menunjukkan celaan kepada geng pembantah kepada kebangkitan semula ini. Tapi kalau kita bantah untuk menegakkan kebenaran, itu dipuji. Mana dalil? Dalil suratul Nahli ayat 125. Suratul Nahli 125, qauluhu ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Memanggil orang, dakwah manusia dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berbantahlah dengan orang yang engkar dengan cara yang baik. Maknanya ulama tadabbur kata, kalau kita nak membela kebenaran, dibenarkan kita berbantah. Sebab tu kita tengok dalam dunia zaman kita ini pun ada beberapa orang pendakwah yang peringkat antarabangsa, peringkat negara, orang-orang yang buat kajian, research tentang ajaran-ajaran sesat, tentang agama-agama lain di atas dunia, dan mereka buat bantahan dengan cara yang baik, maka itu dibenarkan. Tapi kalau mari bantah dengan kerah king, orang Kelantan kata kerah king, mari bantah dengan kerah kepala, tak ada hujah apa, mari kira nak kelahi je, maka itu dipanggil bantahan yang buruk. Kata di para ulama salaf, apabila Allah tidak nak beri kebaikan pada seorang hamba Allah, tulis kata-kata ni tuan, menakutkan kita zaman ni. Bila Allah tak nak beri kebaikan pada seorang, maka dia bukanya bab al-jadal, suka sangat berbantah. Kira apa pun lawan je, kira baloh je kata orang Kelantan. Jadi kalau dia tak ada fikir, orang yang nak beri kebaikan, dia mudah berfikir, tafakkur, tazakkur kata. Baik, faedah yang kedua,
Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Allah ajar kepada kita, kepada Nabi SAW supaya jawab balik, yang menghidupkan manusia ni Allah yang mencipta mereka kali pertama dulu. Yang bagi lil mustadil munazir, kalau kita nak bantah orang, kita nak berhujah dengan orang, kita kena guna hujah yang orang tu boleh terima. Sebab puak-puak kafir dia tahu, kalau kita tanya dia secara baik, siapa yang menjadikan alam, siapa jadi, semua dia kata la yaqulun Allah, dia kata Allah. Kalau kamu tahu Allah yang menciptakan, kenapa kamu bantah Allah nak hidup balik kali yang kedua? Itu dia panggil mustadil munazir. Kita kena guna hujah yang diguna pakai oleh, yang diterima oleh orang itu. Jadi itu dia panggil kaedah. Kaedah kita nak berbantah, kita kena guna hujah yang sama, orang terima. Kalau hujah jauh, orang tak pakai. Yang ketiga, al-fawaid al-ilmiyah. Dalam ayat yang sama lagi, awalam yaral insan an-nida'u 'alal insan biz-zulmi. Allah Ta'ala panggil manusia itu zalim. Sebab apa zalim? Dia tahu dah dia ni mari daripada mana, tapi buat tak tahu. Sebab apa? Manusia ni asalnya tak ada ilmu. Fa innal insan lam yulad aliman. Kata ahli syair, manusia ni tidak dilahirkan pandai selalu, tak ada. Tak ada orang pandai selalu. Budak-budak kecil sudah dilahirkan. Berapa lama baru dia boleh mencari sendiri tempat makan dia? Berapa lama? Mak dia kena suap, kan? Mak dia kena suap. Tengok dia menangis, bagi dia makan. Mungkin lepas beberapa bulan barulah boleh merangkak, boleh bergerak, pergi cari pek. Bukan senang. Kita kalau nak banding kita dengan kambing, cepat kambing. Kambing lepas dia lahir, mak dia jilat sikit dia punya, bersihkan dia sikit, bangun isap pek sendiri. Manusia ni lama nak boleh. Sebab Allah nak beri kepada kita ilmu, maka dia bertahap. Sebab sahabat kita ni baru ikut kelas pengajian tafsir zaman PKP, ada yang mengadu, dia kata, ustaz, macam mana saya tak faham? Kita kata kita baru mula je. Kata orang baru nak kena ahli bata, nak jadi ahli tafsir dah, lambat lagi lah. Jadi yang penting kita ada cinta, ada rasa semangat, ada rasa sayang kepada majlis ilmu. Itu adalah merupakan satu kejayaan yang besar dalam hidup seorang manusia. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita, kan, supaya kita tengok nak boleh ke pandai itu banyak tahap yang kamu lalu. Tiba-tiba bila pandai, lompat selalu nak lawan orang. Jadi kita kena belajar ilmu tawaduk, jangan sombong, jangan bangga diri. Kita pandai, kita rasa kita bijak, boleh lawan orang tu, lawan orang ni, jangan. Yang keempat, awalam yaral insan lagi. Masih lagi ayat yang sama. Inna kullaman 'aradal wahya birra'yi wal aqli. Mana-mana orang yang bertembung dengan wahyu menggunakan akal semata-mata, maka orang ini dianggap sebagai orang yang berbantah dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita dengan wahyu, kita kena ikut disiplin ilmu. Jangan mudah-mudah nak bantah, jangan mudah-mudah nak orang panggil saya tak setuju dengan ayat ni. Mana boleh. Kita kena pergi kepada apa tafsiran ulama, bermula dengan apa huraian Nabi sallallahu kepada ayat ini. Kemudian apa yang ditafsirkan oleh ulama salafus salih di kalangan para sahabat, ulama tabi'in, imam-imam yang besar. Baru jangan mudah nak bantah. Kalau mudah nak bantah, kata di ulama tadabbur, bahaya. Orang yang bantah Al-Quran dengan akal, maka orang itu dikira berbantah dengan Allah Azza wa Jalla. Banyak manusia hari ni, bila kita kemukakan undang-undang syariat, ada yang tak setuju. Dia kata apa? Undang-undang apa ni? Laki-laki dengan perempuan, adik-beradik, si ibu sebapak, adik-beradik laki-laki boleh 2 bahagian, yang perempuan boleh 1. Bab pusaka. Marah dia. Orang mencuri kena potong tangan. Ni undang-undang lapuk ni. Undang-undang ganas. Sedap dia bercakap. Dia tak tahu yang mensyariatkan undang-undang itu Allah. Jadi mu kena sedarlah. Kalau jangan berbantah dengan Allah. Satu lagi, orang yang berperang dengan Allah dalam Quran, iaitulah orang yang makan riba.
Orang yang makan riba, ambil riba dalam Quran, Allah Ta'ala sebut fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Orang ini telah mengisytiar perang dengan Allah. Riba ni bukan benda kecil, besar. Tapi kembar dia nama rasuah, besar juga. Cuma manusia hari ni begitulah, bila kita kata riba tu besar dosa, dia marah. Dia kata ustaz tak cakap bab rasuah. Kita kata kita bercakap semua. Rasuahnya, ribanya, apa benda yang dosa-dosa besar ni, semua kita bercakap. Baik, kita pergi kepada yang kelima. Fi qauli ta'ala fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba mereka berbantah dengan cara yang jelas. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita alat yang ada pada manusia untuk menyatakan bantahan dia. Kita bila tak setuju, banyak cara kita bantah. Kita tak setuju tak? Kita kata no, tak setuju. Gini isyarat. Semua isyarat ni, bantahan yang paling kuat, bantahan dengan mulut. Saya tidak setuju. Sebab itulah dia kata al-quwwatun natiqah, kekuatan ucapan. Itu adalah merupakan kekuatan hujah, itulah bantahan yang paling kuat. Karena itu Allah kata khasim. Khasim maknanya bantah dengan mulut. Dengan apa ni? Dengan percakapan. Khasim ay natiqun. Natiqun. Kita boleh bantah dengan apa ni? Dengan penumbuk ke, bantah dengan penyepak, tapi bantah Allah sebut khasim. Bantah dengan percakapan itu kuat. Betul lah, dia mari dia bawa lakonan, bawa tulang, lawan. Manusia hari pun bantah dengan isyarat, dengan isyarat belum kuat, tapi yang paling kuat iaitu bantahan dengan mulut dia. Yang keenam, awalam yaral insan. Masih lagi dalam ayat yang sama, manusia dalam ayat ini kata ulama tadabbur, qabbahallahu azza wa jalla inkarahum al-ba's. Allah Taala nyatakan keji, jeleknya, huduhnya puak-puak kafir yang mengingkari hidup semula. Sebab apa? Sebab mereka lupa dia tu asalnya mari daripada saluran kencing. Dengar molek ni. Ni kasar sikit, bahaya tak? Dia kata manusia ni sebenarnya hak kafir ni, hak kafir kau Islam ke siapa yang lupa diri. Asalnya manusia ni mari daripada dua saluran kencing je dia. Daripada ayah, keluar daripada ibu, semuanya saluran yang sama. Tiba-tiba kau nak bantah apa yang Allah Ta'ala perintah, kita kata inilah manusia yang keji, manusia yang lupa daratan. Kalau ada orang sombong cakap, kita kata mu ni mari mana awak ni dari mana asalnya? Malu saluran air kencing je. Yang ketujuh, wa daraba lana mathalan. Dia mari buat bandingan, lakonan, nak tunjuk bantahan dia tentang hari kiamat dengan apa? Dengan bawa tulang. Kata di para ulama, dalilu ala isti'malil qiyas wal i'tibar. Ini dalil menggunakan kias. Kias tak boleh nak hidup balik kerana tulang sudah hancur. Tulang sudah hancur. Maka Allah SWT bawa kias balik. Mu ni tengok tak banyak benda-benda yang kecil-kecil, banyak benda-benda yang tak logik akal mu nak buat, tapi Allah Ta'ala boleh hidupkan balik dengan mudah ya. Macam kita tunjuk dalam ayat ini, api mari daripada pokok kayu yang basah, manusia mari daripada air mani, banyak lagi benda lain. Kenapa kamu fikir cetek sangat pemikiran? Yang ke-8, wa daraba lana mathalan, kata di para ulama, hadzal jahid, orang yang sombong, yang angkuh, yang takabur ini, dia lupa diri dia. Kalau dia kenal diri, dia tak mari bantah macam ni. Kita ni banyak juga orang, kan? Ramai juga orang mari bercakap, tapi bila kata-kata awak nak bercakap, tengok kiri kanan dulu, tengok depan belakang, baru dia rasa betul juga ni. Rupanya saya bercakap ni tak berpijak di bumi nyata. Dia ingat dia tu hebat, dia ingat dia kuat, tapi rupanya dia pun celaru dalam bantahan yang dia buat. Yang ke-9, fi qauli ta'ala, qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Dia bantah, siapa dia boleh menghidupkan balik tulang ini?
sedang dia sudah hancur. Dalam ayat lain menunjukkan bahawa mereka engkar bangkit semula hari kiamat. Tapi dalam surah Yunus, tuan-tuan tanda, ini ilmu tadabbur. Dalam surah Yunus ayat 18, orang kafir kata wa yaquluna haula'i syufa'a indallah. Dia kata berhala-berhala ni, Tuhan yang kami sembah ni sebenarnya menjadi syufa'a, menjadi penolong kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak taufik? Tadi dia bantah, dia kata kiamat tak ada. Tapi dalam ayat ni dia kata ada Tuhan yang dia sembah ni menjadi penolong di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Jawab. Al-jawab annahum yarjuna syafa'ataha fid dunya. Dia mengharapkan berhala ini tolong minta dengan Allah untuk kehidupan dunia. Dia tak percaya ke akhirat tu, dia tak percaya. Dia tak percaya sebab akhirat dia tak percaya. Maknanya syafaat itu di sisi Allah maksudnya di dunia. Bagi dia mati tak ada hidup. Mati tak ada. Manakah kita dapat faham daripada ayat ini bantahan orang kafir kepada bangkit semula, tapi syafaat itu fid dunia. Syafaat itu fid dunia, dalam dunia. Baik, saya pergi kepada yang terakhir. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin. Allah kata yang menghidupkan orang mati ni Allah yang mencipta kali pertama. Para pelajar tanda bayanu quwwatil iqna' fi iqamatil hujjah. Ayat ini menyatakan bahawa hujjah yang mantap, bila kita nak berhujjah dengan siapa-siapa, hujjah daripada kalam Allah, daripada Al-Quran, itu hujjah. Sebab Allah sebab cakap panjang lah, buat mari lakonan lah, buat apa. Tuhan kata Allah yang menciptakan kamu daripada tak ada, dia yang berkuasa untuk nak hidupkan balik kamu. Apa yang pelik? Kena sepatah ni sudah cukup. Mungkin kita berbantah satu hari, kita ambil ayat Quran bantah dia satu hari, sudah cukup. Allahu Akbar. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah 10 perkara. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat ini, ayat 81 sampai 83. Dan fawaid ini akan bersambung dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.